Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 5 Julai 2020 bersama saya Kaizarif Afindi. Tumpuan berita. Peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sangat membantu mempercepatkan proses pembangunan di kawasan-kawasan parlimen sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Hajah Nancy Shukri merangkap ahli Parlimen Batang Sadong berkata, sebelum ini kebanyakan projek di kawasan seliaan beliau telah diambil alih dan diteruskan Kerajaan Negeri. Kita bersama Kerajaan Persekutuan banyak mengambil alih juga projek-projek yang kita sarankan. Jadi sebab itu kita memerlukan penyelarasan. Sebab kita sudah ada peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi kita menggunakan peruntukan daripada Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Persekutuan. Jadi insya-Allah ini akan mempercepatkan lagi proses pembangunan di kawasan, terutama sekali di kawasan Parlimen Batang Sadong. Beliau berkata demikian selepas melakukan pemantauan dan tinjauan perkembangan projek-projek siap dan sedang dilaksanakan serta yang dicadangkan di Zon Punggur Simunjan pada Sabtu. Dalam pada itu, Ketua Kampung Lubuk Samsu Wan Hasbi Wan Ismail ketika ditemui menarik nafas lega setelah pihak kerajaan meluluskan projek pembinaan baru surau di kampung itu setelah penantian beberapa tahun. Pandangan saya terhadap projek itu amat bagus sekali lah. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Hajah Nancy atas kesudiannya datang melawat ke tapak itu dan meluluskan projek suruh kampung kami lah. Seterusnya, peruntukan RM2 juta di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membina pelbagai prasarana di Lawas telah diluluskan. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad memaklumkan kelulusan peruntukan itu semasa mengakhiri lawatan kerja 3 hari beliau ke Sarawak pada Sabtu. Terdahulu, beliau bersama timbalannya Datuk Henry Sum Agong dan rombongan telah meninjau tapak Jalan Perhubungan Desa JPD dan Jalan Luar Bandar JALB di Lawas. Datuk Dr. Abdul Latif turut meluluskan kos RM500,000 untuk pembinaan JPD dari Sekolah Kebangsaan Long Tukon dan Kampung Long Kacu di Lawas. JPD sepanjang 600 meter itu akan dibina dengan mengambil kira masalah banjir yang kerap berlaku di sepanjang laluan sebelum ini sekaligus memudahkan akses penduduk kampung bagi menghantar anak-anak mereka ke sekolah Long Tukon. Terdahulu, beliau meninjau pembinaan TT di Kampung Perpindahan Awat-Awat bersama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Berikut pula, sebanyak 14 ekor lembu akan disumbangkan kepada umat Islam di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lingga bagi meraihkan Hari Raya Aidil-Adha pada tahun ini. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Simoy Peri, kesemua lembu tersebut akan diserah 3 hari sebelum Hari Raya Aidil-Adha dan agihan tersebut meliputi 6 kawasan iaitu Lemanak, Ladong, Setumbin, Seduku, Lingga dan Meludam. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat ibadah korban di Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Dun Lingga, Sri Aman pada Sabtu. Simoy turut menasihati agar majlis ibadah korban dilakukan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan daging korban diagihkan secara teratur serta tiada masyarakat yang terlepas pandang semasa daging lembu diagih dari rumah ke rumah. Berita selanjutnya. Pembayaran secara tunai Fasa 2 dan Fasa 3 Bantuan Sara Hidup 2020, Bantuan Prihatin Nasional dan Bantuan Khas Sarawakku Sayang di daerah kecil Engkelili telah dilakukan secara serentak pagi tadi. Seramai 573 orang telah menerima pembayaran secara tunai di kaunter pembayaran sementara LHDN dan BSN di Dewan Masyarakat Engkelili. Dalam pada itu, terdapat juga penerima yang tiada nama dalam senarai penerima bantuan dan bantuan mereka akan disalurkan melalui buku akaun mereka masing-masing. Kaunter tersebut juga membuka buku akaun yang baru bagi penerima yang tidak mempunyai buku akaun untuk kesenangan pada masa hadapan.
Beberapa orang penerima bantuan ketika ditemui warga UKAS berkesempatan merakamkan ucapan penghargaan kepada kerajaan pusat dan kerajaan negeri atas keprihatinan menghulurkan bantuan meringankan beban rakyat lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19 melanda negara. Saya selaku penduduk Kampung Kelili mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ketua Menteri dan Perdana Menteri yang telah sudi menyumbangkan sedikit sebanyak bantuan seraku sayang, bantuan prihatin nasional, bantuan DSH. Ya. Ini amatlah dapat menampung sedikit sebanyak keluarga kami di Kampung Melayu Kelili semasa menularnya penyakit COVID-19 ini. Jadi aku berasa gagati lepas udah nerima bantu hari sudah pusat kerajaan prihatin lu bisa nambah ke utai ke beli buah maya COVID-19 tu. Jadi saya terima kasih ya ngasa perintah pusat, ngau perintah negeri Sarawak sudah maju ke meri bantu ngagai mensia mayu bakal kesari itu. Terima kasih. Beralih ke perkembangan COVID-19. Sarawak sekali lagi mencatat sifar kes positif baharu COVID-19 dan mengekalkan keseluruhan kes positif di Sarawak sebanyak 571. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, terdapat 1 kes baru yang telah sembuh dan discharge dari hospital umum. Seramai 8 individu dilaporkan masih menerima rawatan di dalam wad isolasi hospital, manakala 6 kes PUI baru dan 5 kes masih menunggu keputusan makmal. Hari ini daerah Bintulu bertukar daripada berstatus kuning kepada berstatus hijau, menjadikan jumlah daerah berstatus hijau di Sarawak setakat ini sebanyak 38 buah dan hanya 2 berstatus kuning. Sekian bersama saya Kerzarif dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Mengakhiri Buletin UKAS edisi malam, saksikan perkongsian video lawatan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri ke beberapa tapak atau tempat destinasi pelancongan tempatan di sekitar daerah Bau. Salam UKAS.